Bismillah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, kaum muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat diketemukan sekali lagi, dan kali ini kuliah kita secara online live, secara langsung. Mana insya-Allah kita akan teruskan pengajian kuliah kita berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun, yang mana kita sering belajar pada hari Isnin selepas solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tadi sempat juga saya dapat sembahyang di Masjid Darul Ma'mur. Katanya tadi inilah hari pertama, sekarang Masjid Ma'mur sudah dibuka sembahyang subuh, makna 5.30 tu sudah dibuka masjid pagi sampai jam 7 pagi. Tapi itulah tempatnya terhad untuk 5 orang, dan kemudian nanti dibuka semula jam 1 sampai jam 9 malam. Jadi Alhamdulillah, tadi pertama dah lama tak dapat sembahyang di Masjid Darul Ma'mur ni. Ya Allah, dalam masjid pula lagi tu rasanya macam lain lah. Kita boleh rasa perbezaan, maknanya sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid. Saya nak kasih tahu pengalaman saya lah para jemaah, para penonton sekalian. Alhamdulillah dulu, waktu teenagers lah, waktu umur 19-20 tahun dulu, pernah juga waktu belajar di negara Arab, dapat belayar di negara barat. Jadi apabila pergi barat itu, masalahnya nak sembahyang cari masjid susah. Lepas tu nak sembahyang pula, kadang-kadang kita pula bukan tinggal dekat hotel, tinggal dekat kawasan hostel ataupun dipanggil backpackers lah, murah-murah lah, makna baru $20 dapat satu katil. Kemudian ketika itu pula timbul masalah tuduhan Islam agama teroris lah, Islam agama pelampau lah. Jadi kita dah dengar macam ni berita, kita nak sembahyang dekat dalam bilik, dekat atas katil, ke situ pun jadi takut. Akhirnya lah kerana darurat, terpaksa lah kita sembahyang duduk dekat katil kita. Sebab dah macam mana takut nanti sebelah-sebelah ada masalah, tak suka, dah jadi gaduh pula. Tapi selepas tu dapat berjumpa dengan satu masjid, saya ingat lagi di Spain, Alhamdulillah dapat juga pergi sana. Jadi pergi masjid sana, dapat sembahyang, ya Allah, betul-betul macam rasa macam nak menangis, pasal betapa nikmatnya sembahyang itu sendiri. Jadi para penonton sekalian, para jemaah, sembahyang ni satu nikmat yang cukup luar biasa. Bagi mereka yang kita dah biasa dengan sembahyang, dengan masjid, tiba-tiba terputus hubungan kita dengan masjid, dan tiba-tiba kita dapat balik semula ke masjid sembahyang, kita rasa macam ya Allah, bersyukurnya dapat sembahyang di masjid. Begitu, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurrat a'yun, makna benda yang paling Rasulullah suka ni sembahyang. Jadi cubalah kita jadikan sembahyang ni satu perkara yang paling kita suka kat dunia. Mana kita mungkin suka anak kita, suka harta kita, suka kerja kita, tapi jadikan sembahyang ni benda yang paling kita suka. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan minta diberikan hadiah dalam kubur pun, Rasulullah diberikan kelebihan dapat sembahyang dalam kubur. Dan begitu juga para nabi-nabi sekalian alaihi wassalatu wassalam, mereka boleh sembahyang dalam kubur sebagaimana maklum dalam sebuah hadis sahih. Baik para penonton sekalian, insya-Allah kita teruskan pengajian kita. Jadi sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkatan kehidupan kita, kesihatan, insya-Allah diberikan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya buat live sekarang ni para penonton dalam masjid ni, cuma di bahagian tingkat atas. Dan itulah nanti insya-Allah, mudah-mudahan kalau siapa-siapa yang ada masa datanglah masjid, tengok. Tak apalah kadang beratur sikit, kerana ramai tak apa, beratur sikit, rasakan nikmat dapat sembahyang dalam masjid. Dah lama kita dah tak ke masjid kerana Covid ni lah. Para penonton, para jemaah yang saya kasihi, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, hafizakumullah. InsyaAllah satu lagi para penonton, ini ada di kalangan orang-orang Islam kita, dia dah menyambut hari raya yang kali ketiga. Apabila ditanya, ini kenapa pula kamu sambut hari raya yang kali ketiga pula? Tidak, kalau lepas Ramadan sambut hari raya, ini kena sampai hari raya yang kedua, hari raya yang ketiga. Ni hari raya apa pula ni? Ada hari raya pertama, ada hari raya kedua, ada hari raya ketiga. Rupanya ini pun tahun ni saya dapat tahu ni maklumat terbaru juga. Rupanya orang-orang kita ni dia puasa ni hari raya kali pertama kerana dapat puasa Ramadan 30 hari. Jadi dia sambut 1 Syawal, hari raya yang kali pertama. Kemudian yang hari raya yang kali kedua, hari raya apa pula? Oh, pasal dapat puasa 6. Dapat puasa 6, ini sebagaimana kita dah belajar sebelum ni, disunatkan kalau boleh bulan Syawal ni puasa 6 sunat. Jadi ada yang dapat puasa 6, dia sambut lagi hari raya yang kedua. Ini makna puasa 6 pun ada hari raya lagi. Dan tadi pun ada orang sambut hari raya yang ketiga. Ni apa hari raya apa pula lagi hari raya ketiga? Dia kata dia dapat puasa hari putih. Ni hari putih ni apa pula ni hari putih ni? Hari putih ni maksud ni dalam bahasa Arab ni dipanggil Ayyamul Bait. Bait makna hari-hari putih. Sebab apa? Sebab malamnya bulan purnama, bulan penuh. Jadi 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal. Ini apa? Mana malam-malam ni bulan dia penuh, bulan ada orang kata bulan mengambang, orang kata bahasa Melayu kita. Jadi hari ini hari Isnin dah 16 Syawal, ada orang puasa lagi, puasa Isnin. Pasal apa? Jadi hari ini mereka sambut hari raya yang kali ketiga pula. Habis hari raya keempat bila? Wallahualam, kita ni orang Melayu ni macam-macam hari raya. Orang Arab ni pelik dengan tengok dia orang Arab ni kalau tengok kita punya takbir pun dia pelik dia. Takbir kita kan sedap berlagu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang Mesir, orang Arab ni apa takbir ni berlagu-berlagu? Sebab negara dia takbir dia biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebab tu pelajar-pelajar kita Melayu di Mesir, di negara Arab Saudi pun mereka balik rumah, kadang-kadang mereka buat sembahyang hari raya sekali lagi. Di Mesir, para penonton, tapi kita keluar tajuk sikit. Di Mesir ni, pelajar-pelajar Melayu di Mesir, pelajar Malaysia, pelajar Singapura, pelajar Indonesia, pelajar Brunei, orang Arab Mesir lepas sembahyang raya, mereka sembahyang, orang Melayu kita ni sembahyang hari raya lagi sekali. Dia buat takbir Melayu pasal tak puas dengan takbir orang-orang Arab. Jadi balik semula berkenaan ni, apa pula ada hari putih ni, puasa 3. Inilah saya nak terangkan di sini kelebihan. Tak apalah kalau siapa-siapa yang tak dapat puasa Ayyamul Bait ataupun hari-hari putih ini, tak apa, nanti ada bulan Zulqaidah pun ada 13, 14, 15 Zulqaidah. Ini pun disunatkan 3 hari ini berpuasa, digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil dia? Sebelum saya nak terangkan kelebihan ni, dalil dia dalam buku ni, muka surat 212, minggu lepas pun sudah dibaca. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama min kulli syahrin thalathati ayyam fadzalika shiyamud dahr." Sesiapa yang berpuasa pada setiap bulan 3 hari, maka baginya pahala puasa setahun. Jadi ini ada ulama menafsirkan yang dimaksudkan, maksud Rasulullah ni puasa 3 hari ni puasa Ayyamul Bait, hari putih, iaitu bulan penuh 13, 14, 15 Hijrah pada setiap pertengahan bulan. Jadi ada juga menafsirkan bahawa kalau tak dapat ni hari 13, 14, 15 Syawal,
boleh puasa bila-bila hari pada setiap bulan, sebagaimana ini pun pernah dinasihatkan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi nasihatkan supaya cuba dalam setiap bulan puasa 3 hari sunat. Pasal 1 hari kelebihannya seperti 10 hari, 2 hari kelebihan seperti 20 hari, 3 hari seperti kelebihan 30 hari, macam 1 bulan. Jadi kita fokus yang tafsiran mengatakan puasa 3 hari ni yang dimaksudkan puasa Ayyamul Bid ataupun puasa bulan mengambang, bulan penuh. Jadi ini yang sebagaimana saya dah terangkan tadi, ada orang-orang kita menyambut hari raya yang kali ketiga pasal dapat puasa 13, 14, 15 Syawal, iaitu bulan penuh ni lah. Ni pun hari ni hari Isnin, ramai juga puasa, mungkin ada yang buat majlis pula lagi, wallahu alam bisawab. Cuma ini berkenaan dalil lah, hujah kelebihan. Kelebihan ni sejauh ni ada pendapat yang mengatakan dia diambil daripada hadis secara umum, man shama yauman ibtigha'a wajhillah, siapa yang puasa sunat tiada lain niat kerana Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keredaannya, mendapatkan daripada keredaannya, rahmatnya insya-Allah, maka ba'adallahu bidzalikal yaum, maka Allah Ta'ala akan jauhkan kerana sebab dia berpuasa 1 hari itu daripada api neraka sejauh 70 perjalanan, 70 musim. Ada menafsirkan 70 perjalanan orang musafir. Ya Allah, maknanya kalau 1 hari puasa sunat dijauhkan daripada api neraka sejauhnya, bayangkan kalau puasa yang banyak, puasa sunatnya, puasa fardunya, Ramadannya, maka insya-Allah lah orang macam ini mudah-mudahan dijauhkan daripada api neraka. Cuma saya nak terangkan di sini, walaupun tafsiran ataupun kelebihan mungkin ada berbagai-bagai pendapat, cuma satu perkara yang cukup aneh saya nak sampaikan di sini ialah satu kajian terbaru, tuan-tuan, para jemaah sekalian. Ini kajian ni cukup luar biasa, iaitu berkenaan bulan mengambang. Kenapa pula disunatkan kita puasa pada bulan mengambang, bulan penuh? Tak ada ke hari lain? Ini bayang, ini maknanya mukjizat. Mukjizat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman sekarang banyak sekarang tuan-tuan puan-puan kajian hari ini semua membuktikan kebenaran Islam. Antaranya iaitu tentang hari-hari ketika bulan mengambang. Kajian menunjukkan, tuan-tuan boleh cek sekarang kat internet pun ada. Iaitu bulan mengambang ni, menurut kajian psikologi dan sebagainya, mereka kata bulan ni kalau mengambang, dia memberikan satu sifat, memberikan satu perasaan yang tidak bagus kepada manusia. Mereka buat kajian, banyak kejadian-kejadian jenayah, banyak kejadian-kejadian benda-benda yang akhlak buruk, perangai buruk, kejadian yang kes polis dan sebagainya, banyak berlaku ketika bulan mengambang. Dan mereka buat kajian, dia kata kalau bulan-bulan biasa tak, kalau bulan mengambang, ini mereka perhatikan banyak sikap manusia ni agak luar biasa dan pelik-pelik. Sikapnya ada yang jahat, ada yang benda yang akan melakukan benda-benda yang kadang tak bagus. Jadi sebab itulah macam cerita-cerita filem-filem ni, kalau bulan mengambang jadi apa? Jadi apa, Dracula lah. Ni filem Mak Saleh. Kalau bulan mengambang jadi apa? Jadi werewolf. Werewolf ni manusia jadi serigala. Bukan main lagi. Ini filem, maknanya filem-filem ni kadang-kadang mereka ambil pun daripada kajian yang berlaku je. Macam kita lah orang-orang Melayu kita, kalau bulan mengambang apa dia? Siap, hantu pun banyak. Ini selalu malam Khamis, malam Jumaat. Kalau bulan mengambang, tiba-tiba datanglah benda-benda yang seram-seram. Cik Pon, tahu kan tuan-tuan? Cik Pon siapa? Cik Pon itulah yang suka terbang-terbang atas pokok tu. Bulan mengambang. Yang ada pula terbalik, bulan mengambang saja dia jadi cantik. Pelik pula. Jadi itulah para penonton sekalian, bukan saja Mak Saleh, orang kita pun dah tahu maknanya kalau bulan mengambang ni, makhluk-makhluk halus, saya cakap ni kadang seram juga ni. Benda-benda makhluk ini dia boleh berubah ataupun berubahlah sikap kepada lebih buruk ataupun kepada yang benda yang tidak senonoh lah. Jadi di sini mungkin daripada kajian ini, masya-Allah, satu bukti mukjizat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umat baginda supaya berpuasa bulan penuh, 13, 14, 15 setiap bulan hijrah.
Bukan bulan ini bulan ikut yang bulan biasa ni, tapi bulan hijrah, pasal kita ikut bulan, ikut peredaran bulan. Jadi itulah para jemaah, ini mungkin hikmat yang sejauh inilah dapat kita ketahui supaya dapat mengawal diri kita, menjadikan kita, puasa ni kan mengawal diri, dapat menahan perasaan kita, dapat menjadikan kita lebih tenang. Gitu. Jadi di antara wallahu alam hikmat kenapa digalakkan kita berpuasa pertengahan setiap bulan hijrah. Itulah saya nak sampaikan di sini para penonton sekalian. Sekarang ni saya nak terangkan banyak sekarang kajian-kajian yang menunjukkan kebenaran Islam. Tak adalah yang nak menentang ajaran Islam. Makin kajian dibuat, makin nak menunjukkan kebenaran Islam. Satu lagi contoh berkenaan puasa ni, kita masih lagi buat puasa. Walaupun bulan Syawal orang kata bulan hari raya. Apa pasal pula bulan hari raya nak kena puasa lagi? Puasa 6, puasa hari putih, apa? Itu sebab apa? Sebab Rasulullah inginkan kita baru habis Ramadan, jadi kita dah terbiasa dengan puasa, kita teruskan. Ada puasa sunat, ada puasa sekian-sekian, Isnin Khamis kita teruskan supaya kita biasakan dengan amalan-amalan kebaikan untuk diri kita. Sebab puasa ni pun untuk kebaikan diri kita. Jadi antara kajian terbaru yang cukup luar biasa para penonton, para jemaah sekalian, iaitu kajian yang saya dengar sendiri dalam radio BBC. Radio BBC tu apa pula? Itu British tu lah radio dia tu. Dekat radio apa, British BBC apa, dia British punya ni lah radio. Saya dengar mereka nak buat kajian mereka kata tentang kanser. Dan dia kata kanser ni dia gunakan kemoterapi dan sebagainya, dan mereka nak cuba juga dengan fasting. Fasting tu apa? Fasting tu puasa lah. Sebab terbukti berpuasa, tapi ni cara mereka. Kita puasa ni daripada subuh sampai tenggelam matahari. Dia pergi puasa 8 jam pun cukup. Kita sampai 14 jam. Dia kata fasting ni cara mereka boleh membantu melemahkan sel kanser. Melemahkan apa? Sel kanser dia kata. Jadi mereka tengah cuba. Wallahu alam sejauh mana mereka berjaya ke tidak. Sebab mereka ambil daripada kajian dari seorang Jepun. Ini dekat YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Seorang kajian daripada Jepun, dia bukan orang Islam. Tengok, orang bukan Islam buat kajian. Dia kata, dan katanya kajian ni dapat hadiah daripada Badan Kesihatan Dunia, wallahu alam. Dia buat kajian fasting, cara dia lah. Tak makan, tak minum dalam bahasa berapa je? 8 jam, kurang-kurang 8 jam. Dia kata terbukti boleh buang sel-sel yang tidak baik dalam badan. Dia boleh buang benda-benda yang tidak baik dalam badan. Malahan terbukti boleh lemahkan kata orang, boleh melemahkan sel kanser ni. Ini kajian daripada seorang yang bukan Islam, seorang Jepun. Dan sekarang mereka cuba dengan perubatan sekarang, kemoterapi ke apa, wallahu alam, dan macam-macam lagi. Dia nak cuba dengan puasa. Jadi para penonton sekalian, ini nasihat untuk diri saya, para jemaah kaum muslimin muslimat umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Digalakkan banyakkan berpuasa. Dahlah puasa ni pahalanya luar biasa, dan kemudian mendapat ganjaran pula khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan ibadah yang lain. Kemudian kesihatan, sumu tasihu, Nabi kata, berpuasalah nescaya kamu sihat. Satu lagi saya nak terangkan, satu lagi tak apalah, hari ini mungkin bincang pasal kesihatan. Ada satu berita ataupun hamba Allah yang bercerita juga. Ada orang ni, dia macam kita biasa dengar lah, orang-orang yang kena sakit darah tinggi, high blood, kalau dah makan ubat. Banyak orang cakap, siapa yang dah makan ubat darah tinggi ni, dia akan makan ubat tu sampai dia mati. Maknanya sampai dia meninggal lah, tak boleh stop makan ubat tu. Saya dah dengar sana cakap, dengar sini cakap. Tiba-tiba ada orang kata, ada seorang hamba Allah ni, dia dah tak makan lagi ubat darah tinggi. Dah tak makan lagi, apa pasal pula? Mana boleh stop? Dia kata doktor suruh stop, tak perlu makan lagi. Sebab apa? Dicek-cek orang ni, rupa-rupanya rajin berpuasa. Tu dia tuan-tuan puan-puan. Orang ni rajin dia berpuasa. Puasa, dia punya ibadahnya qiyamul lail. Akhirnya dia memang darah tinggi. Doktor kata dah tak perlu makan ubat darah tinggi. Jadi puasa. Sumu tasihu, Nabi kata, berpuasalah nescaya kamu sihat. Satu lagi, ini pengalaman saya, tak apa, kita cerita sikit tentang
puasa ni tadi pun saya dah sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan pahalanya, ganjarannya, tingkatan darjatnya di hari akhirat. Ini tentang kesihatan. Dahulu pengalaman saya ni, ini bukanlah nak cakap apa-apa, cuma pengalaman yang mungkin saya nak share dengan mungkin pelajar-pelajar di luar sana. Mungkin orang yang sibuk nak makan pun tak ada masa, sampaikan masuk angin perut. Saya dulu pun biasalah belajar dulu dekat Mesir, makan biasalah, orang kata apa, mak bapak jauh. Selalu kita ni kalau dekat rumah, mak bapak yang tegur, asal tak makan. Makan, siapkan makan. Jadi dah tinggal sendiri dengan kawan-kawan, siaplah makan tak jaga, masuk angin perut, makan per time tak jaga, habis angin perut. Jadi apabila makan pukul 4 petang, makan 5 petang, tahan-tahan makan. Pasal apa? Ada urusan kerja, ini nak buat kajian, pergi library, nak buat menulis. Biasalah orang kalau datang idea tu nak menulis, perut pun tak kisah. Jadi apabila makan, alamak masuk angin. Pasal perut dah berangin, dah tak sedap perut, kena gastrik, kena apa. Makin kita makan lagi, makin lagi masuk angin. Dan satu ketika saya perasan, kenapa kalau bulan Ramadan perut sedap, apabila bukan bulan Ramadan, makan asal boleh, time tak jaga, perut masuk angin. Barulah saya try puasa bukan bulan Ramadan, puasa, alhamdulillah perut yang masuk angin dah semuanya pun, angin pun dah tak ada, angin pus-pus pun dah pergi. Yang tinggal alhamdulillah perut pun dah okey, alhamdulillah. Jadi sebab tu kalau perut saya masuk angin ke, perut makan lambat ke, besok puasa, besok lusa puasa 2-3 hari, nanti dah okey balik perut. Yelah kalau dah teruk sangat terpaksa dah pergi doktor. Tapi itulah pengalaman saya berkenaan berkat kelebihan dan kesihatan orang yang berpuasa. Ini bagi mereka yang kadang tak sempat nak makan, sibuk nak makan. Jadi kalau susah sangat nak makan, lebih baik puasa sudah. Pasal apa? Kalau tahan-tahan makan, nanti pukul 4 petang, 5 petang baru nak makan, patut makan pukul 1 ke 2. Ni dah masuk angin. Lebih baik niat saja hari ni, sudahlah besok kita puasa. Sibuk sangat, ada meeting sana, ada itu sana. Puasa kan senang. Jadi itulah pengalaman saya. Perut memang dulu ada bermasalah di Mesir. Kemudian saya puasa, alhamdulillah. Lepas balik Singapura, datang balik pula, apa pasal pula? Pasal makan pedas-pedas pula. Aduh, makan itu, makan ini. Jadi okeylah, puasa membantu, alhamdulillah, banyak perut kita untuk buang. Kajian daripada doktor Jepun, dia buang sel-sel yang tidak baik, dia buang benda-benda yang tidak baik dalam perut kita, alhamdulillah. Baik, insya-Allah para jemaah, para penonton sekalian, kita ni pun tak lama lagi dah, sekarang ni nak masuk Zulqa'dah, dan tak lama lagi nak masuk Zulhijjah, hari raya lagi. Banyaknya hari raya. Hari raya Ramadan, hari raya puasa 6, hari raya puasa putih. Ini pula hari Zulhijjah 9, 10 Zulhijjah lagi. Dan ada puasa lagi para penonton, para jemaah. Dinamakan puasa Arafah. Dia sebenarnya para jemaah sekalian, ni puasa ni Rasulullah pun galakkan, kalau boleh 1 sehingga 9 Zulhijjah tu digalakkan banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, antaranya berpuasa. Tetapi yang lebih dikhususkan puasa 9 Zulhijjah. Apa pasal 9 Zulhijjah? Sebab itulah hari Arafah. Ini khusus untuk orang yang tidak berada di Arafah, khusus bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Ini digalakkan puasa sunat 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah. Baik, saya bacakan hadis ni, muka surat 214, pahala hidup 7,000 tahun. Puasa hari Arafah dan hari Ashura, iaitu 10 Muharram. 10 Muharram ni lepas Zulhijjah. Satu lagi kelebihan besar dalam ibadah puasa ini ialah bagi mereka yang dapat berpuasa pada hari Arafah dan hari Ashura, 10 Muharram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasib 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu." Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Tapi lah orang kita ni kalau baca hadis ni takkan baca Arab aja. Manalah kita faham, mestilah baca Melayu juga. Ni orang kita kena baca lah terjemahan dia. Kalau ustaz-ustaz dah faham lah. Ini orang kita. Baik, apa maknanya hadis tadi? Puasa hari Arafah
Aku mengharap keridaan Allah, ya, Rasulullah mengharap keridaan Allah agar mengampuni dosa setahun sebelumnya, iaitu puasa Arafah diampunkan setahun sebelum dan setahun sesudahnya, Masya Allah, serta puasa Ashura, 10 Muharram. Aku mengharap keridaan Allah agar mengampuni dosa setahun sebelumnya. Para penonton, para jemaah sekalian, ini hadis, satu berita gembira khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puasa 9 Zulhijjah. 10 tu 10 Muharram. 9 Zulhijjah puasa Arafah. Di mana ialah tahun ni nampak gaya ni, wallahu alam, melainkan kalau Covid ni pergi secara mendadak, kita pun tak tahu. Tapi nampak gaya banyak Singapura pun, Indonesia, ada negara-negara pun memang dah tak izinkan lagi pergi haji. Pasal sekarang dengan Saudi pun dia punya Covid dah makin meningkat. Tak silap dah 100,000 sekarang. Katanya wallahu alam lah, ada majlis-majlis diadakan, mereka langgar ini apa, patut tak boleh pergi ziarah, mereka ziarah sana. Itu yang jadi masalah meribaknya lah. Jadi yang menariknya sini, maknanya ialah haji satu hal, tapi kita di Singapura boleh berpuasa Arafah 9 Zulhijjah. Rasulullah memberikan khabar gembira. Ya Allah, ni berita gembira ni. Puasanya bukan sebulan, bukan 1 minggu, 1 hari saja. 1 hari pun tak boleh. 9 Zulhijjah. Kelebihan ni, Masya Allah, diampunkan dosa setahun yang lalu. Itu memang kita biasa dengar juga. Tapi yang hebatnya, setahun akan datang. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ini luar biasa ni. Satu kelebihan. Apa pasal pula? Puasanya 1 hari, 9 Zulhijjah. Kelebihannya setahun yang lalu diampunkan dosa. Setahun akan datang pun diampunkan dosa. Kalau macam ini, hore-hore lah nak buat dosa. Nanti. Ini bukan suruh kita ni suruh buat dosa lagi, tidak. Ini pun para ulama ada huraikan maksud setahun akan datang. Jadi insya-Allah, kalau kita niat yang betul, insya-Allah akan diterangkan. Kalau kita niat yang betul, inginkan keredaan rahmat Allah Ta'ala, inginkan kebaikan, ganjaran, syurga dan sebagainya, semua rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita bertaubat sebenarnya, insya-Allah setahun akan datang diampunkan. Tapi ini satu lagi, orang yang berniat puasa kemudian dia niat nak buat jahat, ini tak diterima lah pahala. Pasal apa? Niat ni bukan lillahi ta'ala, niat ni nak buat jahat. Contohnya, ni puasa 9 Zulhijjah, walaupun 9 Zulhijjah lagi sebulan lebih, tapi sekarang ni pejam celik, sekarang sekejap aja. Seminggu dah jadi 1 hari, 1 bulan dah jadi seminggu dah, sekejap aja. Jadi kalau ada orang niat, okeylah kita nak puasa 9 Zulhijjah, tapi kan kita puasa 9 Zulhijjah kan diampunkan setahun akan datang. Lepas itu kita ambil lah rasuah, kita temberang lah pelanggan kita, kita tipu lah, kita pay klien. Nanti awak kalau niat gitu, puasa awak dah bukan pahala lagi. Ini dah jadi satu dosa. Pasal niat ni untuk buat dosa. Orang patut niat untuk dapatkan keampunan, dapatkan rahmat Allah, keridaan Allah, minta ampun pada Allah, bertaubat. Itu sepatutnya. Kalau dah niat untuk buat jahat, dah jadi niatnya untuk mendapat dosa, tak ada pahala lah macam gitu. Macam orang pergi haji lah. Awak pergi haji apa pasal? Saya nak pergi haji. Pasal pergi haji ni tu banyak lah tu, nak buat benda-benda tak senonoh kat sana pula. Jadi niat jadi tak betul. Jadi semua kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniat. Niat itu satu perkara yang penting kalau nak buat ibadah. Kalau niat buat ibadah tapi niat jahat, apa jadi? Pergi masjid buat apa? Nak mencuri. Pergi masjid nak mencuri pula. Jadi itulah para jemaah. Baik. Jadi ini saya nak huraikan sikit, saya ambil masa sedikit, iaitu ada pendapat ulama kata yang dimaksudkan setahun yang sebelum, setahun yang akan datang. Ada kata ini dosa-dosa kecil aja. Macam Imam Nawawi rahimahullah, dia kata, berkata para ulama bahawa yang dimaksudkan ialah dosa-dosa kecil. Jika tiada, mudah-mudahan diringankan dosa-dosa besar. Jika tiada, diangkat darjatnya. Sebab mereka mengatakan maksud ni dosa-dosa kecil, sebab dosa besar ni perlu kita bertaubat. Maknanya kalau duit rasuah disimpan dekat bank dekat Switzerland, okeylah aku nak puasa Arafah,
Habis duit rasuah tu 10 bilion nak buat apa? Dah halal lah aku punya. Mana boleh duit tipu orang, duit apa zalim, duit kezaliman kita curi, kita ambil. Mana boleh, itu mesti kena kasih balik. Itu bukan duit kita. Jadi itulah maknanya Imam Nawawi kata, kalau dosa-dosa besar dia perlu bertaubat, menyesal, tidak mahu mengulangi lagi kesalahan. Dan kalau ada hak orang lain, dia kena kembalikan. Kalau dia ada fitnah orang lain, busukkan nama orang lain, dia kena betulkan. Ini baru betul niat dia lillahi ta'ala. Jadi bukan maksudnya, ini sebab ada jemaah juga jumpa. Saya ingat dulu ada jemaah jumpa saya, dia kata, Ustaz, hadis puasa Arafah ni kalau boleh jangan kasih tahu orang lain kelebihan, sudahlah. Saya bilang kenapa pula, kan bagus kasih tahu kaum muslimin kelebihan puasa Arafah, diampunkan dosa sebelum setahun akan datang. Ada jemaah kata, saya bimbanglah nanti jemaah-jemaah nanti salah faham, lepas puasa Arafah dia start buat perangai jahat. Pasal pula? Sebab dia dah ampunkan dosa. Jadi saya perlu fahamkan, ini semua kembali kepada niat. Kalau kita niat supaya diampunkan dosa, betul-betul lillahi ta'ala, mendapat rahmat Allah, benar-benar bertaubat, tak nak buat lagi, Allah ampunkan. Tapi kalau puasa niat tak betul, macam tadilah pergi masjid, niat ni nak mencuri pula. Niat puasa Arafah supaya nak buat dosa. Apa yang dia dapat? Dosa lah dia dapat. Jadi kembali kepada niat kita. Dan satu lagi para jemaah, jadi yang penting di sini ialah ada dua golongan yang menafsirkan hadis tersebut, puasa Arafah. Jadi ada yang kata, dia kata apa, maknanya salah faham lah. Ada yang salah faham. Ini orang awam yang mungkin salah faham. Dia kata, kalau gitu baguslah puasa Arafah, makna setahun akan datang diampunkan. Dia rasa dia nak buat dosa, nak buat dosa lagi. Ini niat dia sudah tak betul. Yang satu lagi ini ada golongan yang salah faham. Ini salah faham tafsiran. Dia kata nak buat dosa lagi, tak boleh pasal niat sudah salah. Kemudian ada yang salah faham, dia kata Allah, ini dosa-dosa kecil saja diampunkan, sudahlah saya tak nak puasa Arafah lah, tak nak puasa 9 Zulhijjah. Apa pasal? Allah, puasa-puasa ini dosa-dosa kecil diampunkan, tapi dosa-dosa besar saya tak diampunkan, sudahlah saya tak nak puasa. Bukan macam gitu. Ni kadang-kadang kita kena fahamkan masyarakat. Yang satu pula ke kiri, dia kata, ni bagus ni, nak buat dosa lagi. Nanti ini sudah salah ni niat. Yang satu lagi dia tak nak puasa, pasal ni dosa kecil, buat apa? InsyaAllah termasuk dosa besar diampunkan. Sebab tu saya keterangkan tadi, niat. Kalau kita niat lillahi ta'ala, betul-betul kerana Allah ta'ala, inginkan keampunan Allah, ikhlas lillahi ta'ala, inginkan rahmat Allah, syurga Allah semualah, ini insyaAllah akan diampunkan walaupun dosa besar. Jadi pengertian yang betul, sebelum saya akhiri ni, jadi pengertian yang betul yang dikehendaki oleh hadis tadi insyaAllah ialah muka surat 217, kelebihan yang besar yang bakal Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang berpuasa pada hari Arafah, yang benar-benar menginginkan keampunan dan rahmat serta syurga daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takutkan daripada kemurkaannya dan azabnya, akan diampunkan dosanya yang telah lalu dan juga setahun yang akan datang. Adapun memahami hadis tadi sebagai satu galakan untuk membuat dosa, disebabkan dosanya sudah diampunkan kerana dapat berpuasa, maka ini adalah kefahaman yang sudah jauh tersasar. Bahkan jika seorang itu berpuasa kerana meniatkan begitu, maka amalan puasanya itu hanya menambahkan dosa dirinya sendiri. Jadi makna sebenar daripada niat puasa Arafah tadi 9 Zulhijjah, niat dia ialah akan dapat kelebihan ni, iaitu niat dia benar-benar menginginkan keampunan dan rahmat serta syurga daripada Allah Ta'ala, dan takut dengan niat puasa tu, dia takut daripada kemurkaannya dan azabnya, maka insyaAllah akan diampunkan dosa kecil, dosa besar, segala dosanya. Dan kalau dia ada mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, dia kena kembalikan duit tu. Ini pun ada masalah timbul juga. Ada orang tanya, habis saya nak kasih balik 10,000, kalau saya kasih balik, saya dah tipu dia, kalau saya kasih balik confirm perang dunia ketiga. Pasal apa? Gaduh besar. Dia tahu saya baik, rupa-rupanya saya ambil duit dia 10,000. Kalau saya kasih balik, macam mana gaduh ni, habis semua.
Ini ada pendapat lah, kalau sekiranya memang kita yakin lah, kalau kita kasih balik duit tu, kita mengaku kesilapan, boleh jadi perang besar, habis semua, kes pecah tembelang. Ini ada pendapat Wallahualam, dia kata kalau gitu 10,000 tu derma saja dekat masjid madrasah, niatkan pahalanya untuk orang tersebut. Ini ada pendapat juga, supaya jelah kita persaudaraan Islam pun kena jaga, jangan sampai berperang, habis masuk surat khabar, su sana, su sini. Habis orang tengok pun malu kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para jemaah, para penonton sekian, sekilah berkenaan puasa hari putih dan puasa Arafah, dan insyaAllah kelebihan dan khasiatnya, kesihatannya. Sebelum kita akhiri kuliah kita, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini satu zikir doa Rasulullah ajar supaya memberikan kita benteng daripada segala kemudaratan, penyakit, benda-benda bahaya. Rasulullah ajar, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan apa-apa kita di dunia dan di langit, dan Allah Sami'ul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita baca 3 kali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.